Babul istitar fil khala, bab bersembunyi atau berlindung pada ketika membuang air di khala, yakni di tanah lapang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, sesiapa yang bercelak falyutir, maka hendaklah dia mengganjilkan celaknya. Sesiapa yang melakukan begitu, sesungguhnya dia melakukan yang terbaik. Sesiapa yang tidak melakukan begitu, tidak mengapa. Sesiapa yang menggunakan batu, yakni untuk beristinja, falyutir, maka hendaklah dia mengganjilkannya, mengganjilkan penggunaan batu itu. Man fa'ala faqad ahsana, sesiapa yang melakukan begitu berarti dia melakukan yang terbaik. Faqad ahsana, dia telah buat yang baik. Wa man la, sesiapa yang tidak melakukan begitu, fala haraj, tidak mengapa. Wa man akala, sesiapa yang makan, fama takhallala, sesuatu yang dibuang dengan cungkil, sesuatu yang dicungkilnya, mana yang lekat di celah gigi itu, yang dicungkilnya, falyalfiz atau falyalfaz, maka hendaklah dia meludahkannya. Wa malaka, dan apa-apa yang dibuangkan di celah gigi itu dengan lidahnya, falyabtali', bolehlah dia menelannya. Sesiapa yang melakukan begitu, sesungguhnya dia telah melakukan yang terbaik. Sesiapa yang tidak melakukan begitu, tidak mengapa. Sesiapa yang pergi ke tempat buang air besar, falyastatir, maka hendaklah dia berlindung ataupun melindungkan diri dia dengan sesuatu. Fa illam yajid, kalau dia tidak mendapati sesuatu untuk melindungi dirinya selain dari mengumpulkan setumpuk pasir, maka hendaklah dilakukannya begitu. Falyastadbir, dan dia membelakanginya. Fa inna syaitana yal'abu bimaqa'idi bani Adam, kerana syaitan bermain-main di punggung Bani Adam. Yal'abu bimaqa'idi Bani Adam, boleh juga syaitan menjadikan punggung Bani Adam itu sebagai bahan permainannya. Man fa'ala faqad ahsana, sesiapa yang melakukan begitu, maka sesungguhnya dia melakukan yang terbaik. Wa man la fala haraj, sesiapa yang tidak melakukan begitu, tidak mengapa. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Asim daripada Thawr, katanya Husain Al-Himyari. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Malik bin As-Sabah daripada Thawr. Dia berkata, Abu Sa'id Al-Khair. Abu Dawud berkata, Abu Sa'id Al-Khair ialah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ma yunha anhu an yustanja bih, ini bab sesuatu yang dilarang beristinja dengannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Syaiban Al-Qitbani, katanya Maslamah bin Mukhallad telah melantik Ruwaifi' bin Thabit sebagai pegawai ala asfalil ard, di bahagian bawah tanah Mesir. Qala Syaiban berkata, maka kami pun pergilah bersamanya dari Kum Syarik, nama tempat, ke Alqamah, ataupun dari Alqamah ke Kum Syarik. Dia menuju Alqam, yakni dia Maslamah itu menuju, mahu pergi ke Alqam. Faqala Ruwaifi' pun berkata, in kana ahaduna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami, ahaduna seseorang dari kami, yakni kami lah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil nidwa akhihi,
yakni unta kurus saudaranya, kepunyaan saudaranya, dengan perjanjian dia akan mendapat separuh dari apa yang diperolehi sebagai ghanimah, dan kami mendapat separuh. Wa in kana ahaduna, dan kami la yatiru lahu an-nasl wal-rish, mendapat bahagian. An-nasl yakni mata anak panah, besi mata anak panah, wal-rish dan bulu pada anak panah. Walil akhar, yang lain pula mendapat al-qidh, yakni kayu, batang kayu anak panah. Thumma qala, kemudian dia berkata, Ruwaifi', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Ruwaifi', barangkali umurmu akan panjang. La'alla al-hayata satatulu bika ba'di, barangkali kehidupanmu akan panjang, maknanya umurmu panjanglah selepas pada aku mati. Fa akhbirin nas, ceritakan kepada orang ramai bahwa orang yang menyimpul janggutnya, atau taqallada witran, ataupun memakai tali di lehernya, awistanja bi raji'i dabbatin, ataupun dia beristinja dengan tahi binatang ataupun tulang, fa inna Muhammadan minhu bari, sesungguhnya Muhammad berlepas diri daripadanya. Muhammad tidak ada kena-mengena dengannya. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Salim Al-Jaishani daripada Abdullah bin Amr, yadhkuru dhalika, dia menyebutkan hadis itu. Yani Abu Salim Al-Jaishani menyebutkan hadis itu, qala wa huwa ma'ahu, pada ketika dia bersamanya, yakni bersama Abdullah bin Amr bin Al-As sebagai pengawal di Hisn Bab Al-Yun, pengawal benteng Bab Al-Yun. Abu Daud berkata, Hisn Al-Yun, benteng Al-Yun itu berada di Fista, di atas bukit. Abu Daud berkata, huwa, dia tu ialah Syaiban bin Umayyah yukna Aba Hudzaifah. Dia tu Syaiban yang tersebut dalam riwayat yang lalu, ialah tersebut dalam riwayat sebelum ni, ialah Syaiban bin Umayyah, sebab di sana tak ada disebut Syaiban Al-Qidbani saja. Dikunyahkan dia dengan Aba Hudzaifah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Zubair bahawa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami menyapu yang najis dengan tulang ataupun dengan tahi binatang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya, satu rombongan jin telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, wahai Muhammad, laranglah umatmu daripada beristinja dengan tulang ataupun dengan najis binatang yang kering, au humamah, ataupun dengan arang, kerana Allah Azza wa Jalla telah menentukan atau telah meletakkan rezeki kami pada benda-benda itu. Qala, kata perawi ini, maka Nabi SAW pun melarang yakni umatnya dari melakukan demikian. Qala, kata perawi yakni Abdullah bin Mas'ud, maka Nabi SAW melarang umatnya dari melakukan demikian. Babul istinja bil ahjar, ini bab beristinja dengan batu. Dengan sanad Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila sesiapa dari kalangan kamu pergi al-ghaid, pergi ke tanah rendah, asal maknanya, yakni pergi untuk buang air besar, maka hendaklah dibawanya bersamanya 3 biji anak batu untuk dia bersuci dengannya, kerana 3 biji anak batu itu sudah memadai kepadanya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Khuzaimah bin Thabit, katanya,
Nabi SAW ditanya tentang istitabah, yang bersuci menggunakan batu. Faqala, Nabi SAW menjawab dengan 3 biji batu, laisa fiha raji', tidak ada di antara 3 itu satu pun tahi binatang. Qala Abu Dawud berkata, kadza rawahu Abu Usamah, demikianlah diriwayatkan hadis ini oleh Abu Usamah dan Ibnu Numair daripada Hisham, yakni dia maksudkan dengan Hisham itu Ibnu Urwah. Babun fil istibra, babun fil istibra. Ini babun fil istibra, berkenaan dengan membersihkan saki-baki. Saki-baki air kencing, saki-baki air kencing. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Mulaikah daripada emaknya daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kencing satu kali. Umar pun bangun ikut di belakangnya, membawa satu kendi ataupun satu jak air. Faqala ma hadha ya Umar, dia bertanya, apa ini Umar? Umar pun berkata, air untuk engkau bersuci dengannya. Nabi SAW berkata, aku tidak diperintahkan setiap kali aku kencing untuk bersuci, untuk aku bersuci, untuk aku berwudu atau bersuci. Kalau aku lakukan, nescaya ia menjadi sunnah, nescaya ia menjadi satu ketetapan. Babun fil istinja bil ma'. Pada sekali tadi tak baca ni. Pada tengok semula. Ini bab ni bab al-istitar fil khala. Mula-mula sekali dalam kitab ni, cuba tengok semula babut takhalli, hadis mula-mula kitab at-taharah, babut takhalli 'inda qada'il hajah. Ini bab menyendiri pada ketika qada hajat, yakni duduk seorang pada ketika qada hajat, ataupun pergi cari tempat kosong, tempat yang tidak ada orang pada ketika nak qada hajat. Dekat-dekat ni lebih kurang dengan ni tajuk dia. Hak ni bersembunyi pada ketika nak qada hajat. Apa bezanya? Bezanya ada sikit. Bab yang pertama dulu, pada ketika kalau kita nak qada hajat, kita kena pergi jauh, tempat tak ada orang. Ini terutamanya dalam suasana zaman itulah. Zaman sekarang ni tak payah pergi jauh cari tempat tak ada orang, dalam rumah pun sebab sudah dibuat bilik air yang khusus dan terpelihara lah keadaannya tu daripada pandangan orang, khususnya zaman itulah kita kata. Kalau nak buang air, disuruh supaya pergi jauh, tempat tak ada orang. Khalaq mana tempat kosong, tak ada orang. Ini maksud bab yang pertama dulu. Sekarang ni bila telah pergi tempat tak ada orang saat ni, bila sudah pergi tempat tak ada orang saat ni, pada terbuka gitu saja kah? Kalau ke mana? Ke ada lagi di antara adab yang lain? Jawabnya ada lagi, iaitu walaupun tak ada orang dah, tempat jauh, tempat kosong, tak ada orang, molek juga, elok juga kalau kita istitar. Jadi kalau kita berlindung, kita adakan tabir kah, kita berlindung di balik payung kau misalnya, ataupun seumpamanya, walaupun tak ada orang. Ini termasuk di dalam adab lagi. Kalau ada orang, memanglah tu mesti dah tu. Sebab Nabi SAW kata dalam hadis ini, kemudiannya sesiapa pergi ke tempat buang air besar, dia hendaklah bersembunyi. Kalau dia tidak dapati sesuatu, apa untuk dia bersembunyi? Untuk dia melindungkan diri dia daripada pandangan orang, dia tumpukkanlah pasir, timbullah pasir. Lepas tu dia membelakangi pasir itu, biar tak nampak punggung dia. Kalau itulah,
Sesiapa yang buat lagu tu dia buat yang terbaik. Kalau tak buat lagu tu pun tak apa juga. Tak apa juga, menunjukkan tidak berdosa lah. Tidak mesti buat lagu tu. Tapi kalau buat molek, ini termasuk dalam adab. Jadi tadi bila kita pergi ke tempat kosong tadi, tempat tak ada orang, kalau kita tak payung ke ataupun tak melindungi diri kita dengan kain ke dengan apa-apa pun boleh dah. Harus dah. Tetapi kalau kita melindungi diri kita dengan tabir ke atau sebagainya, itu adalah lebih baik. Jadi bab ni nak rayak, kalau kita tudung itu lebih baik. Hak tadi pergi tempat jauh saja, tempat orang tak ada orang. Hak ni nak rayaknya tempat tak ada orang pun molek tudung juga. Kalau ada orang, mesti hak tu kena tudung tu. Dia tidak wa man la fala haraj. Seperti dalam hadis, siapa yang tak buat lagu tu tak apa. Tak boleh tu. Kalau ada orang mesti kena tudung. Ni masalah kalau tak ada orang. Kalau tak ada orang, kalau tak tudung pun tak apa. Tak ada pasir nak longgok pun tak apa. Lah gitulah. Ini nak ayatnya beza di antara bab ni dengan bab dulu. Baiklah. Imam Abu Dawud, ini perawi-perawi ni kita tak perlu sebut semualah, meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, katanya sesiapa yang bercelak hendaklah dia mengganjilkan celaknya. Mengganjilkan celak. Kalau nak bercelak, celaklah dengan ganjil. Lagu mana? Ganjil tu maknanya jadi tidak genap lah bilangan kali tu ganjil. Satu tu ganjil apa? Dua genap, tiga ganjil, empat genap, lima ganjil. Maka hendaklah dia mengganjilkan celak dia tu. Itu makna ganjil tu. Sesiapa yang nak bercelak, dia hendaklah mengganjilkan. Yang ni kalau dia celak alik kanan kita. Start alik kanan dululah. 3 kali. Ganjil tu 3. Alik kiri 3. Itu ganjil tu. Itu satu cara. Ada juga dalam hadis disebutkan Nabi SAW buat 3 alik ni, buat 3 alik ni. Ada juga dalam hadis disebutkan ganjil tu bihasabil majmu'. Yang ni dari segi jumlah keseluruhannya ganjil. Bukan sebelah-sebelah tu ganjil dah. Jumlah keseluruhannya tu biar ganjil. Lagu mana? Hak Nabi SAW tunjuknya. Alik ni 3, alik ni 2. Ganjil jadi 5. Yang ni dari segi keseluruhan dia. Gabungan daripada kedua-duanya itu ganjil. Bukan sebelah-sebelah dia tu ganjil, tidak. Gabungan daripada kedua-dua. Man fa'ala faqad ahsana. Tetapi tidak wajib saat ni tu. Sesiapa yang buat lagu tu, dia telah buat yang terbaik lah. Tapi kalau tak buat lagu tu, tak apa juga, tak mengapa. Fala haraj itu menunjukkan tidak mengapa tu, maknanya dia nak menafikan dosa. Berdosa kah kalau tak buat lagu tu? Tidak. Ini semua termasuk dalam adab belaka ni. Nabi SAW mengajar adab kepada kita. Ini masalah celak. Celak ni sampai dulu orang guna sebagai ubat mata. Celak ni setengah-setengah orang dia kata Nabi SAW celak, dia nak celak, kata celak. Tak boleh. Kita kena tengok dulu apa maksud. Semata-mata celak kau nak comel, kau nak lagu mana kau. Kalau orang tina, ada kalanya dia bercelak tu untuk comel. Kira-kiranya dia nampak comel sikit lah, kira-kiranya. Orang lelaki pakai untuk apa? Untuk comel ke untuk apa? Zaman hari tu dia tak ada spek, tak ada ubat mata macam-macam, tak ada. Yang adanya celak ni. Celak ni digunakan sebagai ubat mata, untuk mencerahkan mata. Oleh kerana apa ni, batu celak tu yang dipanggil ithmit, dalam hadis disebutkan ithmit, batu celak orang panggil. Antimony. Batu celak tu apabila guna hak tu dia jadi cerah mata, tahan mata, tahan lama. Itulah di antara cara orang zaman dulu nak suruh mata dia tu tahan lama, dia pakai celak.
Jadi celak tu sebagai ubat pakai tu, bukan semata-mata nak berjanguk, tidak. Itu satu perkara kena faham. Yang kedua, kita kena faham, apabila kita nak ikut sunnah, kita kena biar tepat supaya hak dia raya. Kalau dia kata ismit, batu celak, kita kena ambil batu tu hak original lah, hak original, hak betul. Jangan sekarang ni orang ambil batu celak tu, batu macam-macam dia proses. Itu menyebabkan dia campur dengan pelambam lah, macam-macam, menyebabkan kau punah mata. Kalau lagu tu tak ada sunnah, tak ada sunnah. Tujuan nak suruh kau molek mata. Kalau kau punah mata, tak ada pasal. Punah mata dengan sebab apa? Dengan sebab tak kena bahan yang dikehendaki itu tak tepat. Bermakna kita nak ikut sunnah, kita kena tengok bahan tu biar tepat. Kalau tidak, kita akan katalah, buat apa ya? Dalam hadis kata kalau pakai celak ni kau cerah mata, tapi mata aku kau punah. Sebabnya sebab kita tak kena pakai. Nabi yang kena molek pakai celak, tetapi biarlah bahan dia tu hak asli, bukan hak tiruan. Sekarang ni banyak hak tiruan. Kalau kita tidak pasti, tak usah pakai lah, senang. Sekarang ni sudah ada cara lain sebagai ubat mata. Untuk mencerahkan mata ada cara lain, tak perlu pakai. Sebab ini cara untuk tahan mata, untuk mengubat mata. Kalau kita tidak pasti bahan tu asli ke tidak asli, kau punah, tak ada pasal pakai. Baik orang lelaki ke atau orang perempuan, tak payah pakai apa tak apa. Tapi kalau tepat, memang khasiat dianya besar. Khasiatnya besar. Suatu ketika dulu dipertikaikan, orang barat pertikaikan, dia kata celak ni tak betul, kau punah mata. Dan ini menunjukkan hadis Nabi SAW ni tak boleh pakai, ketinggalan zaman. Tetapi apabila orang buat kajian, hak tak jadi tu hak tidak asli. Kalau hak asli memang diakui oleh pakar-pakar mata, dia kata itu molek. Cumanya kita kena tahulah hak asli. Itu man iktahala falyutir. Itu yang kedua. Yang ketiganya adab dia pula. Bila pakai dengan itar, orang panggil, iaitu dengan mengganjilkan celak. Pasal apa ganjil? Ini Nabi SAW nak tanah. Dia nak terapkan satu konsep. Ia sentiasa ada dalam bab mana pun, sentiasa dia ingat. Nak terapkan konsep tauhid dalam jiwa dan pemikiran umat dia. Tu tujuan. Semua kalau makan pun 3 kali, kalau ambil air sembahyang pun 3 kali, ganjil semua. Hak ganjil semua. Apa maksud Nabi SAW suruh buat ganjil? Yang ini isyarat kepada Allah yang ganjil, yang tak serupa dengan orang lain, tak serupa dengan orang lain. Wasyaf'i wal watr, dalam Quran sebut wasyaf'i wal witr, ada juga yang baca begitu, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap tu apa dia? Yang ada gu dia, ada lawan dia, ada sebalik dia, ada serupa dia. Hak tu makhluk semuanya. Ada siang, ada malam, ada sakit, ada sihat, ada jauh, ada dekat, semua ada lawan dia belakang. Ada hak serupa, hak tidak serupa, Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang Islam hendaknya dalam setiap perbuatan tu dia ingat semua pada Tuhan. Tuhan tu semua. Dia nak tanam hak tu supaya tertanam betul-betul kejap dalam jiwa umat Islam, iaitu akidah tauhid. Itu tujuan. Sebab tu dia suruh ganjil semua. Banyak perkara lah, sama-sama ganjil. Sebab apa ni minat ganjil sangat? Pasal ganjil tu menunjukkan tauhid. Mana tidak semua dalam dunia ni ada serupa. Dalam hak kita maklum ni, serupa belaka dak. Ada lawan dia, ada hak serupa, tak ada. Bukan lagu tu. Bahkan ada sah lagi hak tidak serupa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Man fa'ala faqad ahsana. Sesiapa yang melakukan begitu, faqad ahsana, sesungguhnya dia melakukan yang terbaik. Hak tu paling molek je. Kalau buat lagu tu paling molek 3 kali. Wa man la fala haraj. Sesiapa yang tak buat lagu tu, tak mengapa, boleh juga. Kalau tidak buat lagu tu pun bukan wajib. Waktu bukan wajib. Tetapi hendaknya orang Islam dalam setiap apa-apa dia buat pun biar ada unsur ajaran dia tu, falsafah dia tu, akidah dia tu.
Kalau buat rumah ni sebab ajaran Islam ni dia ada orang panggil falsafah dia. Dia tidak sekadar hak luar zahir gitu saja. Tak. Tak boleh lah. Mana kalau kita sekadar zahir gitu saja tak dalal lah. Tak dalal. Nabi SAW ajar hak dalal tu hak sebalik-sebalik. Dia ajar. Kita pun kena lagu tu juga. Orang buat rumah misalnya, janganlah buat pintu tu solid gitu, cross gitu. Itu lambang Kristian. Sekarang ni sudah ubah dah banyak dah juga. Arkitek-arkitek kita, orang-orang pandai kita tidak buat lagu tu, dia buat dalam bentuk kubah. Tu lambang Islam. Boleh lah kalau buat lagu tu. Mana biar ada setiap perbuatan kita, setiap gapo-gapo kita pun melambangkan tauhid. Padahal tu yang orang tengok ke rumah, tengok ke jamban rumah kita tu kita buat tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kita ada disiplin kita sendiri. Bentuk rumah tu, bentuk lagu mana, biar semuanya mencerminkan akidah kita. Orang tengok sekali nak tahu selalu kita berbeza daripada yang lain. Tetapi kalau tak buat lagu tu pun fala haraj, tidak mengapa. Hak ni benda payah. Maka kita nak beli rumah, siapa tak beli kih tu. Sedangkan kitanya tak ada dah hak lain. Kalau boleh kita pilih, iyalah, tak molek lah tu. Tapi kalau tak ada juga, kita nak sewa rumah, tak sewa pasal ada cross. Tak boleh lah tu, menyusahkan. Ini termasuk di dalam disiplin lah, dalam adab yang terbaik untuk orang Islam. Wa man istajmara falyutir. Sesiapa yang menggunakan jimar, yakni anak batu, falyutir, maka hendaklah dia ganjilkan. Sama kalau melontar Mekah ni pun pada ketika buat haji tu 7 anak batu. 7 tu ganjil tu 7. Hak ni guna anak batu ni pada ketika nak buang air, pada ketika nak bersihkan najis itu. Kita kata pada ketika buang air besar ni dak terak semacam, masuk macam akidah tauhid, ganjil semacam. Terus siapa yang menggunakan batu, guna 3 je. Kena ingat. 2 hak serupa, sah tak serupa. Tapi jangan ingatlah Allah SWT tu pada masa tu. Jangan ingatlah pada ketika nak bersih tu kita ingat Allah hak sah. Jangan ingat lagu tu. Cuma nak ayat secara umum tu. Di sini pun guna ganjil juga, falyutir. Bila guna ganjil dengan maksud sama jugalah. Dengan maksud nak tanamkan akidah tauhid. Guna batu, ini orang zaman itu guna batu. Zaman sekarang boleh juga. Bahkan di zaman Nabi SAW, zaman sahabat dulu, sahabat-sahabat yang lelaki ni lebih banyak guna batu untuk bersuci. Pasal apa? Air payah. Air ni diguna oleh orang perempuan, diberi kepada orang perempuan. Orang lelaki dia guna batu untuk nak membersihkan najis. Air besar dia ataupun air kecil dia guna batu. Sebab apa? Air sikit, air jarang ada. Susah nak dapat air, kena beli nah ataupun kena pergi jauh nak ambil air, susah. Ini adalah kemudahan yang diberikan kepada kita untuk bersuci. Walaupun tidaklah kata suci dengan batu tu suci habis, supaya cuci dengan air tidak sampai lagu tu, tetapi sudah memadai dah, dikira tak apa dah. Dikira tak apa dah. Kita tak boleh kata di sini Islam ni mengotor, tidak suruh guna air. Zaman sekarang ni orang guna lebih dahsyat lagi. Tak ada air pun. Tak ada air pun. Di negeri barat, jamban dia bilik air, tak ada air, pakai guna tisu lah. Langsung tak ada air. Lepas tu guna lagu tu juga. Bagi kita ni dalam keadaan-keadaan ini, dalam keadaan-keadaan tertentu, setengah ulama mengatakan guna kedua boleh. Tapi dalam keadaan kita sekarang ni ada sink, mangkuk untuk buang air tu, kalau guna batu pun dalam tu jadi sombak pula. Tak boleh guna dah batu. Batu tak boleh guna di sini. Kemudian nak guna apa? Dah tak boleh guna batu. Guna tisu. Tisu itu sesuai dengan kehendak agama, tidak salah. Sebab apa? Guna batu dulu untuk menipiskan ataupun mengurangkan najis, supaya selepas pada tu kalau kita guna air itu paling sedikit digunakan. Sebab apa? Suci banyak dah. Itu tujuan. Dan yang pertama. Yang kedua, supaya tidak berlumuran tangan kita ni apabila kita basuh najis.
sebab banyak sangat. Benda yang sama dapat dicapai dengan menggunakan tisu. Dalam kitab-kitab hari tu, kitab-kitab fiqh hari tu, dia tak boleh guna kertas ni. Memang sebab kertas payah. Lepas tu kertas mana? Kertas tu spesial saja kertas. Ramai sekarang ni kertas macam-macam. Ni kertas memang yang khusus dibuat. Sudah berapa kali dah kita semula. Kertas yang dikita semula. Daripada apa-apa bahan jadi kertas. Dah berapa kali dah guna. Tak apa guna tu. Jadi menipiskan najis itu. Berarti tidaklah berlumuran sangat tangan kita tu. Dan ini tidak akan menjejaskan mangkuk ataupun sink untuk kita buang air tadi, tidak jadi tersumbat. Setengah-setengah orang, ini perkara yang anda tengok lah, tidak kena cara guna. Tidak kena cara guna. Di Pakistan, di India, setengah-setengah hak guna pasal ni, dia guna kedua, nak ikut sunnah. Wah tu jadi tersumbat jamban. So tak betul cara ikut sunnah tu. Supaya tak betul celak tadi lah, ikut serah nak celak tadi. Ikut serah nak celak, ikut asal orang kata ni celak, ambil bubuh lalu. Tak boleh. Kena tengok dulu sesuai ke tidak. Sesuai ke tidak. Sekarang ni air kita sudah banyak dah. Apa yang kita nak guna anak batu lagi, bubuh sampai jadi sombak, menyusahkan pula tu. Tak kenalah cara guna gitu. Ya sesuai tisu kalau nak guna. Kalau tidak pun tak payahlah. Guna air saja. Wa man la fala haraj. Sesiapa yang makan, fama takhallala falyalfis. Sesiapa yang makan, fama takhallala, dan apa-apa yang terlekat di celah gigi, lalu dia buangkan dengan cungkil gigi. Dengan apa dia? Hak colek gigi tu. Falyalfis, dia kena ludah tu. Tetapi hak dia buangkan dengan lidah dia, bolehlah dia telan. Bapa ni dia pula. Sesiapa yang melakukan begitu faqad ahsana wa man la fala haraj. Sesiapa yang tidak buat begitu tak mengapa. Biasanya dia takut ni. Nabi SAW nak mengingatkan kita, bila kita colek gigi, takut-takut darah gosip. Kita gunakan kayu, terutama kayu-kayu yang memang tidak dibuat khusus lah, ikut serah yang pakai colek gigi. Sebab itu jadi tidak tahan gigi. Jadi apabila colek gigi, takut-takut berdarah. Apabila berdarah, kita makan sekali, itu bahaya. Sebab apa? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Darah adalah di antara perkara yang diharamkan. Diharamkan kenapa? Kerana ada unsur yang mengganggu kesihatan kita. Ada ulama yang menyebutkan pasal ada uric acid di dalam darah itu. Sebab itulah suruh sembelih binatang ke apa, supaya keluar segala racun-racun ada dalam tubuh tu melalui darah. Kalau tidak keluar dengan cara repih ke, dengan cara injection ke bagi kepada binatang tadi, mati dia, ataupun dengan cara karan dia ke sampai mati, darah tak boleh keluar. Bila darah tak boleh keluar, racun-racun dalam tubuh binatang tu tak keluar. Darah itulah yang menyebabkan jadi racun daging binatang tu. Serupa juga ni sikit. Oleh kerana sikit itulah Nabi SAW kata, kalau siapa buat, paling baik dia buat. Kalau tak buat tak apa, muka sikit. Kalau banyak memang haram, tak boleh. Ni buat sikit, tapi sikit pun kita kena jaga. Begitu juga kalau gigi kita bermasalah, gosip kita bermasalah yang menyebabkan jadi berdarah, kena beringat. Takut-takut kita telan. Bila telan, serupa dengan tadi, setara hak sikit colek gigi tu berdarah tu pun dia jaga. Ini benda yang anda tengok dalam kitab tafsir Al-Jawahir Syekh Tantawi Mesir tu. Dia tekan benar bila siapa hak ni. Orang Islam tak cara ni, kata dia. Sedangkan hak ni bahaya. Apabila gigi rosak, telan air liur tu sekali dengan darah, dia akan membawa penyakit, macam-macam penyakit yang lain. Semua lihatnya kena jagalah gigi tu. Apabila jaga, jadi sihat lah. Mulut, tekak, perut, apa semua terkawal lah. Kalau tidak, dalam darah tu dia ada macam-macam kuman, bahaya. Lepas tu tekak ni, sebab itulah kalau orang yang ada masalah gigi tu, kadang sering kali dia sakit tekak, tonsel dia tu sakit pula. Pasal apa? Dia serang nak masuk tu, kawan tu lawan, duduk tahan. Tonsel duduk tahan. Bila tahan, dia sendiri pun jadi bekak, sakit tekak pula. Kalau tak ada dia lagi teruk. Kalau tak ada masuk tu, bahayalah semua tu. Semua itu bahaya untuk kesihatan.
Hadis ini juga termasuk di bawah usul kesihatan yang Nabi SAW anjurkan kepada kita. Tetapi kalau hak dia buat dengan lidah dia, hak lekat celah tu dia itu dengan lidah dia, kira-kiranya tidak, kecuali kalau dia ada masalah lain lah pula, masalah gosi, hak lain itu lain cerita. Tapi kalau semata-mata dalam keadaan biasa, gosi apa semua sihat, tidak bermasalah. Kalau itu dengan lidah, dia akan keluar tanpa terkeluar darah. Dengan sebab itu bolehlah dia telan. Hak tu boleh telan. Nasi kau ataupun daging kau lekat celah gigi itu boleh telan, hak tu tak apa. Boleh telan. Sebab apa? Dia tidak bahaya, tidak bahaya. Man fa'ala faqad ahsana. Sesiapa yang melakukan begitu, sesungguhnya dia telah melakukan yang terbaik. Hak paling molek lah buat tu. Kalau tidak buat lagu tu pun tak apa juga, dia kata. Tak apa juga. Pasal apa? Pasal sikit tadi. Kalau banyak darah mengalir, memang termasuk dalam haram. Sesiapa yang pergi ke tempat rendah, ni cerita hak asal lah. Ghaid itu asalnya tempat yang rendah. Buat apa rendah? Bila rendah, lindung tak nampak daripada pandangan orang lah. Nak pergi buang air besar. Tapi sekarang dia dengan makna buang air besar. Sesiapa yang pergi untuk buang air besar, falyastatir, maka hendaklah dia bersembunyi di sebalik sesuatu. Jangan buang air besar tu dengan terdedah begitu saja. Kalau tak ada apa-apa, tak ada kain ke untuk direntangkan, tak ada payung ke untuk dipasang, maka hendaklah dia kalau dia tidak dapat kecuali dengan mengumpulkan tumpukan pasir, biar jadi popusu gitu kah kita kata, falyastadbir. Kalau dapat buat lagu tu, buatlah juga. Lepas tu membelakangi dia supaya orang tak dapat. Kerana syaitan itu bermain dengan punggung-punggung anak Adam. Apa makna syaitan bermain dengan punggung anak Adam? Bukan dia duduk tepuk punggung tu, tidak. Boleh jadi. Tetapi di sini maksudnya sebab suruh lindung, sebab suruh tudung, sebab apa? Takut apabila orang lalu, dia kata orang berak, dia pun sekali tengok kan, lepas tu tengok pula. Tu tak sebenarnya. Itu makna main syaitan tarik pandangan orang tu supaya tengok. Tadi tengok dia berak, lepas tu tengok pula, nak tengok kemaluan dia pula kah misalnya. Boleh jadilah. Dengan sebab itu dia suruh tutup tadi. Syaitan main kot tu lah. Main di sini lebih berat dari sudut itu, dari sudut menarik perhatian orang. Jadi tak bolehlah kita melakukan sesuatu yang menyebabkan jadi tawa orang terhadap kita. Jadi tidak nampak hebat, hilang waqar, orang kata kehebatan seseorang. Ini cara Nabi SAW ajar. Waqar seseorang. Misalnya orang tu hebat, tahu-tahu kita dengar dia ketuk, tawa, comel dia macam bidadari, kita kata comel. Bila bunyi ketuk tawa, lebih kurang orang lain juga. Tak sih. Dia kena jaga benda-benda macam tu. Kena jaga. Begitu juga kalau orang pernah tengok kemaluan kita. Mana dia? Jadi dia sudah tahu dah rahsia, orang lain tak tahu. Jadi kita menyebabkan jadi rasa malu, hina diri. Rasa serba salah. Jangan buat sesuatu yang macam tu, yang boleh disebut-sebut orang, boleh jadi buah mulut orang, boleh orang ecek sana kemari untuk merendahkan kita. Jangan dibuat begitu. Ini tujuan hadis ni. Bukan khusus dengan berak sajalah, benda-benda lain pun lagu tu. Benda-benda lain. Sebab bila kita buat sesuatu yang pelik, yang menyebabkan orang tertarik perhatian dia, lepas tu jadi orang kecek lah. Terutama orang-orang besar, orang yang ada kedudukannya. Jadi benda hak tidak sebelah mana pun jadi besar, jadi panjang, tak ada pasal-pasal. Kadang-kadang hak tidak tak ada dek pun orang buat juga. Begitulah, apalagi kalau ada sedikit sebanyak. Maknanya kena jagalah perkara-perkara yang seumpama itu. Sesiapa yang melakukan begitu, dia sesungguhnya telah melakukan yang terbaik. Wa man la fala haraj. Sesiapa yang tidak melakukan begitu, tidak mengapa. Tak mengapa kalau tak buat lagu tadi. Dan muka tak ada orang di tanah lapang, tempat buang air besar, tak ada orang. Kita tengok tak ada orang. Kalau kita tak timbun pasir pun, kalau tak tudung pun tak apa dalam keadaan ini, sebab memang tak ada orang. Tapi kalau ada orang, memang wajib kena tudung. Tak boleh dosa tak tudung. Qala Abu Dawud,
Abu Daud berkata, ini kalau qala Abu Daud ada di belakang ni, pentinglah tu dia nak bahas dari sudut sanadnya. Biasanya dari sudut sanad dia. Abu Daud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Asim daripada Thawr. Qala Husain Al-Himyari, dia mengatakan Husain Al-Himyari. Cuba kita perhati semula hak Imam Abu Daud mari dulu, hak sini mula-mula kita baca sini. Hak ni riwayat Isa bin Yunus daripada Thawr, daripada Husain Al-Hubrani. Ada seorang lagi anak murid Thawr selain daripada Isa bin Yunus, iaitu Abu Asim. Dia meriwayatkan daripada Thawr, dia kata Husain Al-Himyari, bukan Al-Hubrani. Tadi Isa bin Yunus kata Al-Hubrani, hak ni pula kata Al-Himyari, Husain Al-Himyari. Tok gurunya sama, apa beza ni? Tu sah. Qala, kata Abu Daud lagi, warawahu Abdul Malik bin As-Sabbah. Abdul Malik bin As-Sabbah meriwayatkan hadis ini daripada Thawr. Seorang lagi anak murid Thawr, namanya Abdul Malik bin Sabbah. Seorang lagi. Jadi maknanya dalam meriwayatkan hadis ini ada 3 orang anak murid Thawr. Seorangnya nama Isa bin Yunus, hak Imam Abu Daud buat mari mula-mula. Yang keduanya nama dia Abu Asim. Yang ketiganya namanya Abdul Malik bin As-Sabbah. Abdul Malik bin As-Sabbah ni dia meriwayatkan daripada Thawr. Dia kata Abu Sa'id Al-Khair. Abu Sa'id Al-Khair tadi kan kita tengok siapa tadi? Husain Al-Hubrani meriwayatkan daripada Abi Sa'id. Dalam riwayat Isa bin Yunus tak ada sebut lepas pada kata Abi Sa'id, itu tak ada sekatu. Tapi dalam riwayat Abdul Malik bin As-Sabbah ada sebut Abu Sa'id Al-Khair. Tu beza dia, beza riwayat. Abu Sa'id Al-Khair, kata Abu Daud, Abu Sa'id Al-Khair dia tu adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Sedangkan hak ni, hak dalam riwayat ini ialah Abu Sa'id saja. Abu Sa'id ni bukan sahabat. Abu Sa'id ni tabi'i. Hak sahabatnya Abu Hurairah. Dia tu ambil daripada Abu Hurairah, bukan dia tu sendiri sahabat. Tetapi Abdul Malik bin As-Sabbah dalam riwayat dia kata Abu Sa'id Al-Khair. Bila dia kata Abu Sa'id Al-Khair, ini mewahamkan, mengelirukan orang ramai. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam kitab Rijal sahabat, kita tengok Abu Sa'id Al-Khair ni sahabat. Seseolahnya sini ni sahabat ambil daripada sahabat, riwayat sahabat daripada sahabat. Adakah begitu? Jawabnya tidak. Itu tidak mahfuz. Riwayat itu tidak mahfuz. Sanad itu tidak mahfuz. Orang panggil dalam istilahnya tidak mahfuz, tidak terpelihara. Hak mahfuznya ialah hak Abu Daud riwayat tadi. Abu Daud kata Abu Sa'id saja, dia tak ada kata Al-Khair, tak ada. Lepas tu dia kata Abu Sa'id Al-Khair ialah sahabat Nabi. Kalau kita kata Al-Khair, ini mengelirukan. Jadi apa yang saya sebut Abu Sa'id meriwayatkan daripada Abu Hurairah, itu bukan Abu Sa'id sahabat tu, Abu Sa'id tabi'i. Waktu dia nak ayatnya. Tengok tu beza tu. Riwayat yang sama diriwayat dari segi perbahasan sanad ni, itu penting tu. Penting. Nak ayatnya Imam Abu Daud buat mari hak paling baik, hak paling terpelihara dari segi sanadnya. Kemudian hak riwayat Abu Asim daripada Thawr, dia kata Husain Al-Himyari, itu tak jadi masalah. Tidak ada percanggahan dengan riwayat Isa bin Yunus ini, tidak ada percanggahan. Sebab riwayat Isa bin Yunus dia kata Husain Al-Hubrani, tidak jadi masalah. Sebab Hubrani itu adalah satu kabilah daripada Himyar. Himyar itu nama tempat di Yaman, Himyar. Al-Himyari, Al-Hubrani tidak bercanggah. Mana hak tulah. Sebab kita kata gana, orang Kota Baru, orang Kelantan, tidak bercanggah. Dalam yang pertama dia kata Yusuf, orang Kota Baru. Dalam riwayat yang kedua dia kata Yusuf, orang Kelantan. Tak bercanggah tu. Sebab Kota Baru tu dalam Kelantan adalah. Maknanya gitu. Tak bercanggah di antara dua riwayat tu. Walaupun nampak lain, tak apa. Lain lagu ni tak apa. Sebab dia tidak bercanggah. Kalau kita kata dia orang Kelantan, yalah, memang sungguh dia orang Kota Baru. Kita tak boleh kata
Dah dia orang Kota Baru, mana boleh dia orang Kelantan? Apa yang kita kata lagu tu? Apa yang kita kata lagu tu? Kalau dia orang Kota Baru, makna dia orang Kelantan. Kalau kita kata dia orang Kelantan pun tidak salah. Kalau kita kata orang Kelantan pun tidak salah juga, boleh. Serupa juga sini. Jadi masalahnya iaitu riwayat daripada Abdul Malik bin As-Sabbah daripada Thawr. Sebab dia sebut Abu Sa'id Al-Khair. Abu Sa'id Al-Khair ni sahabat. Sahabat. Sedangkan ini bukan sahabat. Ini adalah tabi'i. Hak tu Imam Abu Daud nak ayatnya. Kemudian ada lagi riwayat yang lain, dia kata Abu Sa'ad pula dah. Abu Sa'ad. Ada juga dalam setengah riwayat kata Abu Sa'ad, bukan Abu Sa'id. Hak tu pun tidak berapa kemah. Setengah-setengah ulama kata Abu Sa'ad pun orang panggil juga dia, Abu Sa'id pun orang panggil juga. Abu Sa'ad pun orang panggil, Abu Sa'id pun orang panggil juga. Tetapi yang lebih tepatnya ialah Abu Sa'id. Abu Sa'ad itu orang panggil tashif. Inilah orang panggil hadis yang mana sanadnya musahhaf. Yang dia bertukar baris, bertukar titik. Tak tentu hala jadi. Hak sepatutnya Sa'id buaya. Buaya. Patut air tu punya mati pula. Asalnya bagi bawah air. Ini orang panggil tashif. Berlaku tashif dalam sanad ini. Bab ma yunha anhu an yustanja bihi. Ini bab perkara yang dilarang beristinja dengannya. Apa benda hak tak boleh kita beristinja dengannya? Di zaman dahulu seperti yang kita sudah sebut dah sebelum ni, istinja dengan batu, dengan tanah kor dan sebagainya zaman dulu. Selain daripada tu, bolehkah benda-benda lain lagi dibuat istinja? Di sini Imam Abu Daud buat mari apa ni? Riwayat ni. Akhbarana al-Mufaddal yani Ibn Fadalah al-Misri an Ayyash bin Abbas al-Qitbani an Syiyain atau Syuyain bin Baitan. Dia menceritakan kepadanya daripada Syaiban al-Qitbani, kata inna Maslamah bin Mukhallad, Maslamah bin Mukhallad telah melantik Ruwaifi bin Thabit sebagai pegawainya untuk apa ni, menguruskan asfalil ard, di kawasan apa ni, rendah, kawasan bawah bumi. Bumi di sini maksudnya Mesir, bahagian bawah. Kita kata kehilir lah, kehilir, bahagian hilir Mesir, hilir Mesir. Sebab hulu ni tempat air, punca air. Hilir ni tempat air tu, maknanya hilir tu lebih rendah lah daripada hulu tu. Sebab tu air turun ke situ, kalau tidak air tak turun ke situ. Jadi itulah istilah orang kita zaman itu, nak turun Kota Baru, kata dia. Nak turun Kota Baru. Turun Kota Baru tu nak pergi, asal maknanya macam-macam lah orang pendapat. Setengah orang kata nak turun Kota Baru tu, turun ke tempat yang istimewa, tempat besar. Setengah orang kata turun tu maknanya sebab dia tu kawasan hilir, berbanding dengan kawasan lain, kawasan rendah lah hilir, tempat air turun. Orang zaman itu dia berniaga gapo dengan apa ni, melalui sungai tu dengan naik perahu gapo tu. Aku tepi tu lah dia jadi bandar, ni start jadi bandar. Aku tepi sungai tu. Ni maknanya kita kata untuk menjaga ataupun menguruskan kawasan asfalil ard, kawasan hilir Mesir, kawasan hilir Mesir. Kemudian pula istilah kita Melayu panjang lah jadinya, orang hilir kata dia, orang hulu. Hilir tu maknanya tempat orang ramai berkumpul, tempat maju lah, tempat maju. Orang hulu tempat mundur, tempat mundur. Sebab apa? Nak pergi ke hulu tu payah. Kalau naik perahu tu kena lawan arus. Kalau hak ni pergi ke hilir mudah. So gitu, tidak penat sangat lah, maknanya mengayuh perahu. Ada juga orang yang mengatakan turun ke Kota Baru. Biasanya turun ni digunakan untuk orang besar-besar. Orang besar ni duduk tempat tinggi, dia turun mari. Dia turun. Ada juga macam-macam lah itu pendapat itu. Tetapi istilah bahasa ni dia ada latar belakang, apa ni, keadaan geografi sesuatu tempat tu, dia mempengaruhi juga bahasa. Sesuatu bahasa.
Qala Syaiban, kami pun pergi bersama dia dari Kum Syarik, nama tempat ni, atau kaum Syarik. Ka Alqamah, ataupun Syak perawi ni daripada Alqamah ke kaum ataupun Kum Syarik, nama tempat lah ni. Kum Syarik, Syarik tu asal mana orang, nama orang. Kum itu maknanya kita kata gong, tanah tinggi, Kum. Kemudian nama tempat jadi nama tempat. Sebab kita kata wakaf tu ada makna lain. Wakaf tuk duka, kita kata. Tuk duka tu orang tu. Supaya juga sini. Ini bukan makna Syarik ni, Kum ni kepunyaan Syarik ke apa, tak ada apa, nama tempat. Yuridu Alqam, dia pergi lalu kot tu dengan maksud nak menuju ke Alqam, nama tempat lain pula. Lepas tu kata Ruwaifi, ni pergi ke Mesir ni, sahabat-sahabat sahabat-sahabat yang pergi apa ni, takluk lah kita kata, pergi menguasai Mesir. Ni keadaan mula-mula, keadaan di Mesir mula-mula begitu susahnya orang Islam nak pergi ke sana. Lepas tu setelah pergi ke sana tu nak boleh jadi maju, supaya kemudian pula banyak sejarahnya. Ni dia ayat kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ambil nidwa akhi, untaku. Nidwa tu maknanya untaku, saudara dia. Sebab nak pergi perang belaka tak boleh, tak cukup kenderaan. Hak ni gagah tapi dia tak ada kenderaan. Hak ni kurang gagah tapi dia ada kenderaan. Pak kenderaan dia yang ada tu pula bukan kenderaan sepenuh belaka. Ada kenderaan yang kuruh pun ambil juga. Ambil tu dengan perjanjian lagu mana? Mana kalau dapat ghanimah nanti, bila dapat harta rampasan perang lah katakanlah, dapat harta rampasan perang, tuan untuk hak kuruh sini dapat separuh. Kami mana hak pergi perang dapat separuh, bagi separuh-separuh. Kalau mati tak ada gapo lah, tak ada terutan, tak ada gapo lah. Itu macam mudharabah lah kira-kiranya. Mudharabah lah cara dia tu. Itu sekarang nak wayak susahnya nak pergi perang tu. Siapa ke mana-mana pergi perang tu, lagu tu lah caranya. Dan kami mendapat bahagian. Ada orang dapat bahagian apabila perang tu benar lah, kata benar. Kadang-kadang benar tu bukanlah dapat banyak sangat harta. Boleh anak panah. Boleh anak panah yang orang musuh. Bila boleh anak panah, bagi. Hak ni boleh mata panah, hak ni boleh bulu dia, hak ni boleh batai panah saja, kata. Bagi. Setara tu je hak bolehnya. Anak ayatnya pergi perang tu kata boleh ghanimah pun kadang-kadang setara tu je hak boleh tu. Bukanlah kata boleh ni hak boleh banyak. Ada juga hak boleh banyak tu. Tetapi kalau setengah-setengah tempat tu lagu tu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadaku, wahai Ruwaifi', barangkali umurmu akan panjang sesudahku. Memang pun hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tu jadi. Memang Ruwaifi' ni umur panjang. Lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hidup lama lagi sampai kepada zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Kalau mu siapa ke masa tu, royaklah kau orang. Sebab apa? Orang pada masa tu banyak dah pengaruh-pengaruh asing ni, banyak. Dan tauhid ni boleh jadi sebahagiannya lemah. Hak mana kuat tu hak dia tanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanam suruh witir semacam ni. Suruh witir, goni witir ganjil tak adil. Tertanam moleklah sahabat-sahabat dia tu. Tapi orang kemudian ni, orang kemudian lagi sahabat tabi'i. Orang ni macam-macam latar belakangnya. Boleh jadi akidah dia lemah. Pada ketika itu ceritakanlah kepada orang ramai. Cerita apa? Sesiapa yang sipu janggut dia. Tersa. Ataupun taqallada witran. Ataupun dia pakai tali di lehernya. Awistanja bi raji'. Ataupun dia beristinja dengan tahi binatang. Ataupun dengan tulang. Sesungguhnya Muhammad minhu bari, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Yang ini tidak ada kena-mengena dengannya. Buat apa ni? Buat apa ni hak ni? Yang pertama, aqada lihyatahu. Orang yang menyimpul janggut dia. Ni macam-macam ni orang zaman dulu, dicerita orang zaman dulu ni. Ada ulama mengatakan simpul janggut lagu mana? Di janggut.
janggut lebak belaka. Hok kafir hok Islam pun lebak. Bila lebak tu dia sipu pita janggut. Pita janggut. Kalau bini seorang, dia pula ikat semula. Kalau bini dua, dia ikat dua. Kalau bini tiga, lagu tu kalau 10. Orang tengok boleh tahu dia ni bini berapa daripada janggut dia. Itu caranya. Ada juga yang mengatakan janggut dia tu betul dia pisah buat supaya jadi keriting. Jadi dia buat pesing pula janggut ni, ada pesing itu pesing ni pula. Pesing. Mengikut pesing. Ada pula yang mengatakan ikat janggut ni pasal menyerupai orang perempuan. Hak pesing pita ni orang perempuan. Pita rambut dia. Ni dia pita janggut dia. Ini serupa orang perempuan. Padahal orang perempuan mana ada janggutnya, tapi dari segi perbuatan memintal itu. Kerana tu, itu pendapat lagi. Ada lagi yang mengatakan cara macam ni, ini perbuatan orang ajam. Orang ajam hak biasa buat lagu ni orang negro. Sekarang ni timbul pula dah cara lagu tu, pesing pita rambut ni. Pesing pita rambut, pita janggut ni ada pula. Dilarang. Tetapi lebih sesuainya iaitu yang pertama tadi, lebih sesuai. Walaupun hak lain-lain pun boleh jadi belaka. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebui kita ni terpengaruh dengan budaya asing. Itu tujuannya. Tak sebui kita terpengaruh dengan budaya asing yang tak tahu apa faedah dia tu, apa kegunaan dia. Maka kita berasa bangga, tak tentu pasal. Bila supaya sekarang ni lah juga, sekarang kalau pakai seluar kau ni berasa gagah, tak ada pasal-pasal, berasa hebat, berasa orang duk kelih. Tak sel lah lagu tu. Berapa yang berasa lagu tu? Kalau pakai jenama kau ni, nampak berasa orang duduk kelih. Tak sel. Bukan cara kita tu, budaya lagu tu. Bukan sekadar tu juga saja. Orang kemudian ni kan, rokok gua ni dia waktu letak atas meja, dia isap rokok gua ni, maknanya orang lain waktu isap rokok lebih mahal lagi pada dia. Ini semua bukan cara orang Islam. Banyak lagi benda-benda lain, masing-masing nak menunjukkan cara dia sendiri, padahal benda tu tak ada faedah semua. Budaya asing belaka. Nabi SAW tak sewi kita serupa dengan orang asing ni, bukan sekadar benda hak besar-besar, hak kecil-kecil pun dia tak sewi serupa. Nak ayatnya apabila serupa sesuatu bangsa tu, apabila serupa dengan bangsa lain, dia terpengaruh, dia berasa lebih, hak budaya orang tu dia berasa istimewa, dia berasa maju, dia berasa bertamadun, maka dia akan mempunyai jiwa hamba lama kelamaan. Dia akan jadi jiwa hamba, hak dia tak ada satu pun lebih, hak orang saja lebih, hak orang saja. Seluar pun hak orang, baju pun hak orang, rambut pun hak orang, habis hak orang. Lama-lama jiwa pun hak orang juga. Dia berasa maju, dia berasa bertamadun, dia berasa moden dia. Kalau boleh bergaul secara bebas ikut cara barat. Dia berasa maju dia. Kalau boleh dia main yang diperkenalkan oleh orang barat. Dia berasa tak ada pasal-pasal lah berasa. Lama-lama dia jadi hamba jiwa. Cara bangsa asing nak mempengaruhi, nak menakluk sesuatu bangsa yang lain, iaitu dengan cara tadi, salah satu dengan cara memperhambakan jiwa bangsa-bangsa lain, biar terima hak dia berlaku dulu, biar berasa molek berlaku, semua hak dia molek berlaku. Lama-lama jadi hamba kepada dia, hak dia mari apa-apa mudah nak terima. Itulah sebabnya. Zaman sekarang ni hebat benar lah, bukan dalam satu perkara. Kalau zaman dulu Nabi SAW ni pun dia beringat. Zaman sekarang ni dengan melalui pakaiannya, melalui filmnya, melalui majalah-majalahnya, melalui sukannya, melalui hiburannya, melalui apa semua masuk belaka. Tak ada siapa dia tanya, tak ada siapa dia muskil. Kalau orang kata lagu tu, buat lagu tu juga. Buat mari Olimpik no, start mana no? Api obor start daripada tu lah, tempat pucuk di hak asal duk bawa api. Kita orang Islam jom sambut habis, duk arak habis seluruh negeri, daripada ujung Melaya ni, Malaysia ni sampai ke ujung sana. Lepas tu buat mari pula tak klik sambut kita. Api tu gapo?
Isyarat ke apa dia? Kita lah orang Islam ni yang sepatutnya pandai isyarat-isyarat ni. Sebab Nabi SAW selalu guna bahasa isyarat. Lamban dia selalu guna. Tapi kita jadi beku orang Islam kemudian. Kita tidak seragam apa. Api-api tu syaitan lah. Kalau kita nak kira. Syaitan tu dibuat daripada api. Maknanya kalau kita sambut tu siapa dia? Kalau kita sambut. Kalau nak main-main pergi lah. Tapi apa ya? Masuk saat ni benda-benda saat ni. Unsur-unsur saat ni. Kita tidak sedar. Dia masuk betul. Lama-lama anak muda jadi terpengaruh, jadi leka. Jadi semua molek dia. Gitu. Sehingga jadi susah semua, susah. Sebab apa? Tak faham semua. Kalau zaman sekarang nak meretah lah kita kata. Nak meretah. Patilah zaman sekarang ni, pati. Nak meretah dia kena ambil hati budak-budak ni. Kalau tak ambil hati budak-budak ni, tak ada siapa dia sokong dia. Misalnya. Pasal apa? Anak muda tu sudah ada minat dia ke arah tu. Kalau tebal tak buat, tak saya sokong. Susah. Sedangkan kalau orang Islam tu faham, ini bukan masalah parti, masalah gapo, masalah politik, masalah meretah gapo, tak ada. Masalah budaya kita. Orang Islam yang Nabi SAW ajar, yang dia bagi peringatan kepada kita. Bagaimana orang nak takluk, nak kuasai jiwa kita. Iaitu dengan cara-cara tadi. Secara tu pun Nabi peringat dah. Kalau hak besar-besar lagi dahsyat lah. Tapi kita tak serah. Semua molek dia. Semua molek. Bukan tak ada sukan dalam agama ni, bukan tak ada. Nabi SAW suruh benar berenang. Suruh benar berlomba kuda. Sehingga bertaruh pun tak apa. Berlomba kuda. Adalah cara-cara dia nya. Dan macam-macam lagi cara dia. Mana sesuai dengan zaman. Hak tu dia ajar. Hak tu pula kita tak belajar. Kita ingat dunia kita ni, negeri kita ni aman sokmo kali. Aman sokmo. Bila siapa masa apa ni huru-hara, barulah kucak-kacir tak tahu apa dia. Tak tahu bola di mana, badminton di mana, golf di mana pada ketika tu. Barulah start nak belajar silat kau sikit sebanyak, agak dia dah lewat dah. Inilah keadaan bangsa. Orang Islam mana-mana pun lagu tu. Bila dah teruk dah, barulah sibuk. Mula tak secara, mula tak saya dengar orang-orang, tak saya dengar. Dia ingat baik sangat tu penjajah. Penakluk-penakluk tu bangsa asing tu baik sangat. Padahal kita sudah merasa semua dah. Baik dari segi apa pun. Sebenarnya dia nak peralatkan kita belakang. Nak peralat dari segi ekonomi kau gapo, nak biar kita dijadi alat. Sebenarnya kok tu. Tapi sebelum dia pergi situ, dia masuk ke lahir. Benda ni Nabi SAW sudah beringat dah ni. Kalau benda ni tidak bersabab, apa yang Nabi SAW kata aku berlepas diri, tak ada kena-mengena dia dengan aku. Apa? Mana kalau tidak percaya orang Islam, kita ikut dia. Dia tak pandai. Ni tak nyampe dengan dia tak suruh kita buat lagu tu. Kita buat lagu lain. Dia suruh lagu lain, kita buat lagu lain. Kalau kita gagal, kalau kita kena nyek kat orang apa, kita tak boleh kata kita ni ikut Nabi. Memang kita tak ikut. Kita tak boleh kata. Itu makna bari, aku berlepas diri. Tak ada kena-mengena orang ni dengan aku. Dia bukan ikut aku. Kalau ikut aku tidak gagal. Yang jadi gagal ni pasal tak ikut lah, itu masalah. Ni sebab tu dia sampai berlepas diri ni. Benda besar ni walaupun nampak kecil, benda besar, kesan dia jauh pergi. Au taqallada vitran, ataupun dia memakai tali. Tali ni gapo pula? Azimat lah. Sipu-sipu pakai tali tekuk. Tak boleh, mana kena beringat. Hak tak boleh ni lagu mana? Walaupun bahas pula lah, ulama bahas pula kemudian. Hak tak bolehnya azimat lagu mana? Hak tentu tak boleh. Hak Nabi SAW berlepas diri ni, iaitu azimat-azimat yang ada unsur syirik. Sedangkan agama yang dibawa oleh dia bawa tauhid. Ni kita masuk pula unsur syirik pula dah. Pada ucapan-ucapan dia yang kita tidak faham makna dia. Tetapi kalau azimat tu berupa ayat Quran ataupun sesuatu yang tidak bercanggah dengan usul syariat, itu masih khilaf lagi di kalangan ulama, masih khilaf lagi. Jadi hak ni yang dimaksudkan, iaitu cara orang sampai itulah. Dia pakai mata tertentu, kulit siput gua tu, kulit siput gua ni, kononnya syaitan tak mari ganggu dia lah. Jadi maknanya dia berlindung dengan satu makhluk lain pula. Gemala tu gemala ni, jemalan tu jemalan ni. Dia pakai terah gua tu, terah gua ni. Apa ni,
apa batu ni kononnya batu-batu tu ada pula jaga dia ni, penjaga dia. Jadi kita guna dia lah untuk nak lawan makhluk yang lain pula, makhluk halus yang lain. Tu semua tak ada faedah berlaku. Dia nak ayatnya tukar hak tu, tukar dengan muawwidhatain, dengan muawwidhat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Bacalah qul huwallah, bacalah qul a'udzu birabbil falaq, bacalah qul a'udzu birabbin nas. Pada ketika nak tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca-baca, muh tangan, sapu sampai ke ujung kaki, bahkan sampai ke tempat mana, sejauh mana yang sampai tangan dia sapu. Itu caranya. Kalaulah dengan cara lagu ni kita boleh hambat syaitan, boleh lari syaitan, apa pasal kita nak gantung-gantung benda-benda lagu tu? Pelik tengok kau orang pun pelik. Tidak sesuai dah cara lagu tu, terutama zaman sekarang ni. Tapi kalau ada lagi lagu tu buat, maknanya ketinggalan. Nabi SAW nak ayat, kalau betul lah makhluk halus ataupun gangguan jin syaitan tu, kalau kita terima, ada cara lain untuk menghalaunya supaya dia tidak boleh ganggu kita. Ada cara lain, iaitu cara tak payah kita gantung-gantung benda ni, iaitu kita bacalah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Itu caranya. Tapi kalau kita nak pakai benda-benda ni lagi, maknanya kita tak ikut dia lah. Ni ada unsur syirik. Oleh kerana dia ada unsur syirik, sebab itulah Nabi SAW berlepas diri, tak ada kena-mengena dengan aku tak ajar benda-benda lagu ni. Aku tak ajar. Nak selamat diri daripada orang ni, pakai orang ni. Lepas tu hak ni tak kuat, hak lain pula kuat mari, pergi orang ni pula, tak sudah lah. Dia kena pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tak payahlah kita duduk puja tu puja ni, tak ada pasal belakang. Puja tu tak suk. Pas puja tak kena kaya, tak kena silap, tak boleh makan, kamu tekan tuai dia sendiri. Tak ada pasal belakang tu, tak ada pasal. Kita nak keistimewaan yang sementara, yang sementara. Dengan pakar hak ni, maka masuklah syekh yang tertentu dalam tubuh. Masuk. Ketika tu dia boleh bomo, dia boleh buat macam-macam, dia boleh terbang sampai naik pucuk nyung boleh. Lama-lama bahaya. Lama-lama syekh tu jadi menguasai diri dia. Dia ni tak ada, dia jadi alat saja, jadi sarai saja. Hak benda lain hak mari nak tubik tu payahlah pula bila dekat nak mati. Sebab itulah yang ada unsur-unsur syirik lagu ni tak sah lah, tak sah. Itu makna taqallada fitran. Awistanja bi raji' dabbah, ataupun dia beristinja dengan raji' dabbah, dengan tahi binatang. Hak ni haknya. Hak ni haknya tak boleh beristinja dengan tahi binatang. Hak kering dah pun tak boleh. Ataupun dengan tulai binatang. Sesiapa yang buat lagu tu, Muhammad minhu bari, berlepas diri, tak ada kena-mengena dengannya. Bapa ni, ni siapa gitu mau tak boleh istinja. Pasal dia adalah makanan bagi jin. Makanan bagi jin dan barang hak dia boleh guna tu. Hak dia boleh guna. Kalau kita cemarkan hak tu, kita cemarkan hak dia guna tu, dia nak marah. Nabi SAW sudah ajar dah kita cara ni. Kadang-kadang seseorang tu dia buat sesuatu yang tidak kena, tidak sepatutnya dia buat. Lepas tu dia diganggu. Bila diganggu susah. Kadang-kadang sampai akhir hayat jadi gila. Jadi gila. Pasal apa? Dia ganggu ke jin. Sebab apa? Dia buat tak kena. Jin itu semua orang juga. Ada apa yang bering, ada apa yang mudah basah, tak kisahlah, sikit-sikit kena sikit-sikit tak kisah, tak apa, maaf. Ada setengah tu sikit tak boleh sentuh dengan dia, napah lalu. Setengah-setengah tu tidak sekat tu ya, tak sudah panjang, jadi panjang, tak ada pasal. Kalau hak Islam sekalipun, dia semua orang. Jin ni ada Islam, ada kafir. Kalau hak Islam sekalipun, dia orang Islam tak ada orang jahat. Hak kena ada sepatutnya lah, hak bunuh orang pun ada. Hak ni pun lagu tu juga. Jadi kita kena jagalah, kena jaga. Jadi kena jaga, bukan sekadar jaga manusia. Kadang-kadang kita jaga manusia dah, tak kena pula ambil kuasa barang tepak satu tepak tu, ambil kuasa. Kita ingat dah ambil tu. Jangan dia buat apa ni orang kata, gatal tangan lah, nak ambil kuasa-kuasa. Tak usah lah. Duduk satu-satu tempat tu, kadang-kadang kuti-kuti ambil, kita tak tahu ke apa. Tak usah lah. Kena beringat belakang. Sebagaimana kita beringat daripada orang, kena beringat juga daripada makhluk yang lain.
Nabi SAW tolong rakyat kita, tolong rakyat kita. Itu makhluk yang lain ni kan dia jin, kena jaga juga tu, kena jaga. Dia apa yang dia cerita ni untuk kebaikan kita belaka. Lepas tu Yazid bin Khalid qala hadatsana Mufaddal an Ayyash an Shuaim bin Baitan, sebab ada juga daripada Abi Salim Al-Jaishani, daripada Abdullah bin Amr yadhkuru zalika, dia menyebutkan hadis ini. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr bin Al-As adalah sahabat yang menakluk Mesir, yang mula-mula bawa Islam ke Mesir, ialah Amr bin Al-As. Ini riwayat anak dia. Supaya tak adil lah. Ketika mereka ni berdua ni duduk jadi pengawal benteng Babi Al-Yun. Kemudian cerita tak adil lah. Cerita tak adil lah. Hadisnya supaya tak adil. Cuma dia cerita ni di mana cerita ni disebutkan, iaitu ketika sedang berkawal benteng Bab Al-Yun di Mesir lah ni. Qala Abu Dawud huwa Syaiban bin Umayyah yukna Aba Hudzaifah. Jadi dalam riwayat yang pertama tadi, kita tengok mula-mula tadi, Ayyash bin Abbas Al-Qitbani, Shuaim bin Baitan akhbaru daripada Syaiban Al-Qitbani. Syaiban Al-Qitbani itu nisbah dia, ayah dia nama apa dia? Abu Dawud tolong ayat kita, Syaiban bin Umayyah. Kunyah dia apa? Aba Hudzaifah. Itu kunyah dia. Yang ini untuk melengkapkan lagi pengenalan tentang Syaiban itu. Takut-takut kita keliru. Syaiban ni panjang. Mana so ni Syaiban ni? Syaiban Al-Qitbani ni jawabnya, ayah dia namanya Umayyah, kunyah dianya Abu Hudzaifah. Asal lagi riwayat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW melarang kami daripada menyapu. Jadi menyapu untuk membersihkan najis dengan azmin, tulang, ataupun ba'rin, tahi binatang. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya rombongan jin datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Muhammad, tegahlah umatmu, laranglah umatmu dari beristinja dengan tulang ataupun dengan najis binatang. Ini jin Islam. Jin Islam jumpa dengan Nabi SAW, dia pun rayaklah. Laranglah umatmu, kata dia, jangan istinja dengan tulang ataupun dengan tahi binatang ataupun humamah, arai kayu ke apa ni. Jangan istinja. Nak bakar tak apa, tapi jangan buat istinja. Itu macam kita menghina dia. Kita buat nganyi, kita perli dia, kita rendahkan dia, padahal kadang-kadang kita tak niat ke apa-apa. Dia serah lagu tu, dia serah. Dengan sebab itu laranglah. Pasal Allah SWT letakkan pada semua itu rezeki kami. Qala fanhan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun laranglah daripada berbuat demikian. Pasal rezeki itu sama ada rezeki jin tu sendiri ataupun rezeki ternakan dia. Jadi jin ni pula dia ada satu alam pula, ada jin. Alam dia tu sekali dengan kita juga, cuma tak nampak. Tuhan bui kita tak nampak. Kalau nampak susah lah jadi kita. Kalau nampak boleh jadi tak pasal, jadi demam lah. Dah kejut tengok pelik-pelik sangat ni. Allah SWT bui tak nampak kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia dapat tengok kamu. Dia ada pok-pok dia dapat tengok kamu ketika mana kamu tak dapat tengok dia. Tak nampak, kamu tak nampak. Kecuali orang-orang yang Allah SWT nak bui nampak. Tidak nanti orang tu orang lebih. Hak nak bui nampak dah. Hak masuk atu kau apa ni nampak lah tu. Tidak bermakna nampak benda-benda ni lebih dah. Bahkan dia kadang-kadang ada juga setengah-setengah orang tu dia ada amalan-amalan tertentu boleh pula jumpa nampak. Ini bukan satu kelebihan sebenarnya. Dia satu makhluk lain. Kemudian dia makanan dia makan lagu mana? Dia makan seperti kita makan daging gitu kan? Ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan makan dia tu cara hidu. Dia hidu saja, bukan makan dengan mulut. Ada setengah ulama pula kata tak, dia makan seperti kita. Lepas tu dia ada binatang ternakan dia apa, ada cara dia. Benda ni kalau orang Allah SWT beri nampak. Ada ladang dia, ada sawah dia, ada gapo dia.
ada kawasan dia lah, kawasan dia. Kadang-kadang kawasan dia tu tidak jauh, sekitar-sekitar kita juga, cuma kita saja tak nampak. Kita saja tak nampak. Kemudian panjanglah cerita jin ni, ulama-ulama tulis khusus pula kitab-kitab tentang jin ni pula. Di antara yang terbaiknya yang disebut oleh guru kita untuk buat rujukan ialah Ahkamul Marjan fi Ghara'ibil Akhbar wa Ahkamil Jan. Itu Ahkamul Marjan fi Ghara'ibil Akhbar wa Ahkamil Jan. Ini cerita tentang jin saja. Makanan dia, anak pinak dia, masyarakat dia, makanan dia, pakaian dia, waktu-waktu semua ada sebut dalam kitab-kitab yang seumpama itu. Nak tahu kena tengok situlah. Ni panjang lah. Jadi secara ringkasnya begitulah dulu untuk malam ni. Nampaknya sekatulah dulu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullah wa atubu ilaih.